Orang Arab dulu bila dia labuhkan jubah, tanda dia orang hebat, tanda dia orang megah. Lalu dia labuhkan jubah. Tuan-tuan tengok raja-raja orang Inggeris pun macam tu lah. Bila dia mai tu jubah dia sampai ada hak kawan tolong belakang tolong pegang lah. Sebab tu Fairuz, raja yang mari Islam pada zaman Saidina Umar tu, bahawasanya dia mari tu jubah dia orang pijak tu, dia sepak budak tu, yang Saidina Umar kata kena sepak balik. Nanti kita cerita pasal Fairuz. Tapi yang pentingnya jubah labuh. Fairuz Ad-Dailami, nanti kita cerita kisah dia. Tapi yang pentingnya jubah labuh ni dua tafsiran. Satu kerana jubah labuh tu dosa, satu kerana dia mempunyai unsur riak dan takabur. Wallahu ta'ala alam. Pertama, dalam masalah jubah, oleh kerana orang Arab, Nabi larang pakai jubah labuh. Siapa hak beli jubah tak usah bagi labuh? Selesai masalah. Tak usah kira tafsiran tu dulu. Kedua, jubah labuh ni pada pandangan orang Arab sendiri, pandangan yang tak elok. Sebab tu tengok orang Arab bila pergi Mekah, jubah dia pas singkat, dia tengok jubah kita labuh, dia suruh kita angkat. Kita duk abang dah, tak kena. Kita duk kata tak kena kotak, dia bukan kera, dia kera labuh tu. Pasal benda tu pada budaya dia sombong. Jadi orang ni pada umumnya orang Muslim bila pakai jubah elok kalah daripada labuh. Kemudian adakah jubah labuh ni kita kiaskan juga dengan seluar labuh dan kain labuh? Masalah yang sama. Sebagian ulama kata seperti mana jubah labuh tak boleh, demikian seluar kaki labuh pun tak boleh. Walaupun seluar ni pada berlaku zaman Nabi, tapi Nabi tak sebut pun. Seluar ni ada pada zaman Nabi, tapi Nabi tak sebut tentang seluar, dia sebut tentang isbal jubah. Kedua, orang kata tak, lihat kepada kebiasaan. Pakai seluar labuh ni tanda sombong ke orang tak sombong? Wallahu ta'ala alam. Hak jubah tu masuk bab dia. Hak seluar ni kias. Siapa yang nak labuhkan? Siapa yang mampu untuk tak mau labuhkan? Saya kata lebih baik kena keluar daripada masalah. Cuma kalau tuan-tuan pergi pejabat singkat sikit ni, dia pelik sikit lah. Yang tu lah, tu pun jadi satu masalah. Pohon Allah, keampunan Allah Ta'ala. Tapi bukan masalah qat'iyah, bukan masalah qat'iyah. Saya hendak membeli seekor lembu untuk ibadah korban, tapi saya keliru kerana si penjual lembu mensyaratkan agar kulit lembu hendaklah diberikan padanya. Setelah lembu disembelih kelak, adakah harus saya menyembelih lembu daripadanya dan memenuhi syaratnya? Tuan-tuan, dia tak boleh syarat. Ada kau jual lembu, syarat kulit kena bagi kat aku, mana boleh? Jual semua lah dengan kulit-kulit lembu. Orang nak bagi, mana boleh kita wajibkan? Kalau dia ada permintaan tak apa. Tetapi memberi, dia syarat tak sah. Penjualan tu tak sah syarat dah. Tak sah syarat jual beli tu. Cuma saya rendangkan sikit, dan bab ni selalu saya rendangkan. Orang kita dia selalu buat amalan yang salah dalam korban. Bila orang sembelih, dia bagi upah orang yang sembelih tu dengan daging ataupun dengan kulit ataupun dengan pekakas dalam lembu lah. Perbuatan itu menghilangkan pahala korban. Sebab pertama, sebab pi ke hadis dulu. Hadis Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis kata amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bud. Nabi perintah aku uruskan apa? Unta dia untuk haji. Panjang dia cerita, wa amarani alla u'tiya lil jazzar syai'an minha. Nabi perintahkan jangan bagi kat tukang sembelih sikit pun daripadanya. Tukang sembelih tu merangkumi tukang lapah. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Tuan-tuan,
Bila kita buat korban ni kita sembelih, lepas tu kita panggil jual daging RM2, jual daging sama ada RM3 sekilo ke, RM13 sekilo ke, tak jadi korban tu. Korban tak boleh jual. Tuan-tuan faham? Bila kita korban, sama ada kita makan kita dengan anak-anak per habis, ataupun kita bagi orang pakai makan, share dengan kita, itu nama korban lah. Kapan kita korban, ini aku buat daging korban ni, aku jual RM13 sekilo, orang tak panggil korban. Tu ham menega. Apabila kita suruh orang sembelih, kita sebenarnya membeli tenaga dia. Artinya dia telah bagi khidmat tenaga. Biasanya kita bayar kat dia RM50, habuan dia sembelih dengan lapah umpamanya. Kita tak bayar yang tu, kita ambil daging korban bagi kat dia, bererti kita membeli tenaga dia, kita jual apa? Daging kita. Itu pun jual, dia panggil barter trade. Tuan-tuan faham? Itu pun penjualan lah. Kita tak bayar dengan duit, kita bayar dengan daging. Artinya kita ambil bahagian korban, jadikan jual beli. Maka korban kita cacat. Maka orang sembelih tak dapat. Tak dapat di atas dasar sembelih dengan harga korban, dengan bahan korban, daging korban. Nak bagi apa? Bagi kat dia RM20, beda dia sembelih. Lepas pada tu orang lain semua pakat dapat seorang satu plastik, dah mai takkan dia pun tak dapat. Dapatlah. Dia dapat tu bukan kerana sembelih, kerana kita nak bagi. Dia kata, ni tak boleh ni, hak ni bahagian nak bagi ke orang korban ni, orang sembelih ni. No, yang tu kita bayar. Kita nak elak benda tu, kita bagi kat dia RM30. Hak ni bahagian hak hang sembelih. Yang ni daging, pakat bagi semua orang, ambil lah seorang semungkui, hang pun tak ada, bagi lah seorang semungkui, dia pun dapat. Katakanlah dia tutup guru kita sayang kat dia. Kalau dia tak sembelih hari itu pun memang kita nak bagi kat dia banyak, tak apa bagi, tapi bukan kerana dia sembelih, tetapi kerana dia sebab yang lain. Tapi kalau kita bagi kerana nak mengelakkan daripada terpaksa bayar kat dia duit, maka kita ganti dengan daging, berarti kita menjual daging korban. Tak boleh. Jelas tuan? Mesti bersih korban tu. Cara dia bagilah duit. Ni kita pergi ambil daging korban pula buat upah kat dia. Dah ramai orang dia buat begitu, dan itu tidak betul. Bagaimana cara membaca rukun bacaan dalam solat? Contohnya Fatihah. Wajibkah mesti didengar oleh telinga si pembaca sendiri? Fatihah mesti didengar oleh pembaca itu sendiri. Bukan dengar orang sebelah, dia sendiri. Jangan dia bismillah, kacau orang. Kita sebenarnya kita baca pelan kita dengar. Kita tahu. Dalam erti kata kalau salah, kita tahu kita salah. Kalau dia, aku baca dalam hati, orang tak panggil baca. Assalamualaikum, orang bagi salam, kita diam. Hang berdosa tak jawab salam, aku jawab dalam hati. Tak boleh. Banyaklah macam tu kan? Tak perlulah syariat jawab salam.